KPM. Kenapa buah oren yang ni terapung? Kenapa buah oren yang tak ada kulit ni macam tenggelam sikit? Apa? Petang, Hai cikgu. Hai, apa khabar? Khabar baik. Apa yang Ifan buat tu? Irfan tengah tengok ni cikgu, ada perbezaan dua buah orange ni. Satu terapung, satu tenggelam cikgu. Ya. Apa yang Ifan dapat nampak benda ni? Irfan nampak macam mengenai apungan cikgu. Apungan, ya, bagus. Okey. So sebenarnya kita nak perkenalkan tentang daya apungan. Daya apungan. Okey, so yang ni terapung, yang ni tenggelam. So tahu tak mengapa sebabnya ada yang terapung dan satu yang tenggelam? Sekarang ni Irfan tak tahu lagi cikgu. Okey. Sebab itulah kita akan belajar kan? Okey, yes. Dan kalau tahu siapakah guru kita ni, jom kita saksikan dulu video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Irfan Syahmi. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam kedua di hari Jumaat ini, kita akan belajar mengenai pendidikan fizik, kemahiran saintifik mengenai daya apungan bersama dengan Cikgu Tong di studio. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa kita kena patuhi SOP. Okey. Jadi saya minta cikgu untuk gunakan gel pemasmi kuman. Dipersilakan. Okey. Okey. Gel Penat pemasmi kuman. juga. Dan buka pelitup muka Okey. dan simpan dalam sampul yang disediakan. Okey, baiklah. Baru kita nampak muka Cikgu Tong kita hari ini. Baiklah. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Irfan tak nak ada di antara penonton kena kompaun RM10,000. Baik, kita simpan duit kita untuk kegunaan masa harapan. Betul. Baiklah, cikgu dah bersedia? Dah bersedia. Okey cikgu. Tadi cikgu ada tunjukkan Irfan kan mengenai buah oren ni. Okey. Ada yang terapung, ada yang tenggelam. Jadi apa yang kita akan belajar dengan cikgu hari ni? Okey, so sebenarnya kita akan belajar daya apungan. So kita nampak di sini yang ada kulit dia terapung. Betul. Yang manakala yang tak ada kulit ni dia tenggelam. Ha. So ini disebabkan dia adanya ruang-ruang udara yang dalam kulit oren tu. Okey. So dia menyebabkan dia boleh terapung. So dia menghasilkan daya apungan. So dia terapung di atas air. Atas air. Kalau tak ada ruang-ruang yang di kulit oren ni, memang tenggelamlah nanti kita punya ni. Betul tak cikgu? Oren kita akan tenggelam. Betul. Okey, baiklah. Jadi untuk segmen pertama ni, apa yang cikgu akan jelaskan kepada kami semua? Okey, so kita akan mempelajari daya apungan untuk bab ni. So kita dalam eksperimen kita di dalam buku teks, dia KSSM Fizik, so muka surat 68. Nah, Eksperimen cikgu 2.3. ingat tahu muka surat berapa? Jangan main-main. Okey, 2.3. Okey. So kita akan belajar daya apungan, kita akan tengok macam mana pengukuran dia menggunakan ratchet spring. Okey, lepas tu penggunaan dia menggunakan kita panggil beaker untuk ukur, lepas tu menggunakan tin Eureka. Okey, so contohnya di sini saya gerak ke depan Boleh, dipersilakan. So contohnya di sini kita ada alat-alat yang digunakan, iaitu pertama sekali ratchet spring yang di sebelah kanan Okey, sekali. yang ni Okey, Irfan tunjuk sikit Okey, ni ratchet spring. Ya, okey, ratchet spring. Baiklah. Okey. So lepas tu kita ada pemberat berslot. Pemberat, yang sebelah okey, depan tu. baik. Okey. So setiap slot itu bernilai 50 gram. 50 gram. Maknanya kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So 300 gram. 300 gram. Okey. So Okey. lepas tu kita guna beaker. Baik, beaker. Okey, beaker. Lepas tu kita ada tin Eureka. Okey, so tin Eureka. Eureka. Lepas itu kita ada penimbang elektronik di sini. Penimbang elektronik untuk kita mengira berapakah jisimnya nantilah. Yes, betul. Betul. Okey, lepas tu kita ada kaki retak yang ni lah. Dia terpasang. So okey. Ini biasalah ni. Untuk ini eksperimen pemasangan. kan kena ada kan. Ya, betul. Okey cikgu. Okey. So kita dah kena pasti bahan-bahan yang kita akan guna untuk eksperimen nanti. Jadi adakah cikgu akan ceritakan sedikit sebelum kita berehat atau bagaimana? Okey, kita teruskan ke? Teruskan cikgu. Okey. So contohnya ini ialah Eureka can. So Eureka can ni dalam ni. Okey. So di sini, Okey, teruskan. okey, ini kosong. So di sini kita akan isi air. So kita nampak di sini ada ruang kan? Betul. Okey, so di sini kita akan isi air sehingga dia melebihi paras ini supaya air itu boleh tersesat keluar. Air tersesat keluar. Okey. Faham? So dari sana kita baru ambil kumpulan air untuk sukatkan jisim dia. Okey. Okey. So itu menunjukkan daya apungan. Daya apungan. So kita akan tengok dia macam mana. So contohnya di sini, bila ini penyediaan dia, pemasangan
alat radas untuk eksperimen ni. So contohnya di sini seperti yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey. So kita akan gantungkan. So contohnya sebelum ni kita tak ada pemberat, dia akan menunjukkan unit jisim kosong. So contohnya di sini depan dia menunjukkan unit Newton. Newton ni untuk apa, cikgu? Newton ni untuk mengira berat. Satu unit untuk berat. Okey, baik. Okey. So samping itu kita juga boleh ukur dia dalam bentuk gram. So di sini ini sekatan dia, so pada keseimbangan kosong lah. Okey, di sini barulah kita letak, contohnya di sini kita ada 200 gram. 200 gram. So 50, 100, 150, 200. Okey, so di sini kita gantungkan dia. So dari sana kita gantung, okey, kita namakan dia sebagai berat sebenar. Berat sebenar. Berat sebenar itu ialah berat bila di udara. Cikgu, secara gambaran saintifiknya macam mana kita nak lihat kita punya bacaan di neraca spring ni? So bila kita baca ni, kita kena ambil contohnya di sini, saya guna yang ni. Okey. So bila kita baca di sini, ini ukuran dia kosong. Betul. So kita kena guna mata secara berserenjang. Mengapa kita perlu tengok secara mata berserenjang tu? Ifah rasa sebab kita tak nak ada ralat, cikgu. Betul. Nama ralat tu ialah ralat parallax. Ralat parallax. So ralat parallax, so kita bila baca kita kena berserenjang 90 darjah. Okey, so 90 darjah dengan alat ni. Baik, maknanya kita kena tengok betul-betul dengan mata kita lah kan? Tak boleh ke bawah ke atas ke kan? So ada yang kata secara selari. So bila selari, dia pandang macam ni sebenarnya. Itu selari juga kan? Itu selari, tapi ini berserenjang. Berserenjang, maknanya 90 darjah lah. 90 darjah di sini. So ini untuk bacaan neraca spring di sini. Okey. So di sini bila kita gantung 20 gram, 200 gram di sini, kita namakan dia sebagai berat sebenar di udara. Berat sebenar di udara. Okey, berat sebenar itu berat yang di udara. So berat ketara itu bila kita rendamkan dia ke dalam. Okey. Baik, cikgu. Ada tak lagi apa-apa explanation sebelum kita berehat dulu? Okey. Tak ada. Okey, baiklah. Kalau macam itu, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan lakukan secara lebih detail lah mengenai eksperimen kita. Kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV
TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita teruskan dengan segmen kita, Irfan kat sini nak tunjukkan kepada anda semua mengenai kad Hari Guru yang telah direka ataupun dibuat oleh pelajar-pelajar kita yang sangat kreatif kat sini. Okey, baiklah. Yang pertama sekali Irfan tunjukkan kepada anda dari pelajar Pra-Anggrek. Okey, Aufa Almira binti Khairul Anwar dia lakukan kad ini. Okey, selamat Hari Guru, Guru Pembina Negara Bangsa. Dan kalau kita tulisan, nampak tak? Lama cantiknya kad dia buat ni. Dengan kata-katanya, terima kasih cikgu. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Itu adalah tema Hari Guru untuk tahun ini yang akan berlangsung pada 16 Mei 2021. Baiklah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tunjukkan kad. Nampak tak? Ini hasilnya. Betapa kreatifnya pelajar kita kan. Kita buka kat dalamnya. Panjang kata-katanya ni. Tapi Ifan boleh bacakan dekat sini. Okey, kat sini ada temanya. Dan untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Kegigihanmu dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Dari Priti 2 Gemilang SMK Permasjaya. Terima kasih kerana kita hadiahkan kad ini kepada guru anda sebab kita perlu menghargai guru kita dan jasa mereka yang tidak pernah mereka lupakan. Okey, baiklah. Sekarang ni kita teruskan dengan segmen kita di mana kita bersama dengan Cikgu Tong di studio untuk melakukan uji kaji ataupun eksperimen. Teruskan cikgu. Okey. Tadi Irfan, so kita dah buat sedikit penerangan. So kita teruskan di sini. Okey. So yang ni kita nampak, ini ialah nacre spring. Betul. Ini ialah pemberat berslot di mana kita ada 200 gram. So kita gantungkan pemberat ni ke atas nacre spring. Okey. So dia akan tersesat lah. Betul. So dia akan tunjukkan nilai dia. Berapa so tu, ni sini tunjuk dia 2 Newton. 2 Newton. 2 Newton. Okey, baik. So 2 Newton di sini. So 2 Newton dan bacaan dia untuk gram di belakang 200 gram. 200 gram dan 2 Newton lah. Yes, so ini ialah 200 gram, so mewakili 2 Newton. Okey. So di sini kita nampak dia, kita namakan dia sebagai berat sebenar. Berat sebenar. Yang tadi saya jelaskan iaitu di udara kan. Okey, so sekarang kita seperti yang saya katakan tadi, kita merekakan, kita isi air. Betul. So ini yang telah diisi dengan air, so sehingga sampai paras dia sama dengan muncung tu keluar. Okey, lepas tu kita akan setkan penimbang. Okey, penimbang dia pada kosong. Contohnya kita tekan di sini, so dia dapat kosong. Ini reset lah kan? Reset, yes, reset. Baik. So di sini seterusnya kita akan rendamkan. Okey, pemberat ni ke dalam air. Kita tengok apa akan jadi kejap lagi. Okey. So sebelum tu pemberat bila dia tenggelam ke dalam air, so berat yang kita nampak itu kita namakan dia sebagai berat ketara. Berat ketara. Okey. Berat ketara itu ialah berat berada di dalam air itu. Okey, berat dalam air. Okey, so contohnya di sini 2 Newton, kita sesarkan, kita tengok macam mana sesaran air itu keluar. Okay, so, contohnya slow. Okey. Okey. Ada air keluar. Ya, ada air keluar. Okey. So di sini kita nampakkan jisim dia. Baik, itu adalah air yang disesarkan lah. Air yang disesarkan. Okey. So ini bila bacaan di sini kita nampak bacaan dia ialah berapa? So kita secara berselenjang, so 1.8. 1.8. Tadi 2 Newton kan? Yes. So sekarang ni 1.8. So Ifan catatkan ke dalam. Baik. So contohnya yang tadi berat di udara, ya, berapa? 2 Newton lah. Ya, 2 Newton. Okey. Berat di dalam air? Berat dalam air 1.8. 1.8. Okey. So baik. jisim air yang disesarkan di sini ialah lebih kurang 13. Okey. Apa kan? Baik. So di sini kita naikkan dia. Okey. So lepas itu contohnya di sini. Okey. Di sini kita nampak okey. Yang ni okey kita boleh tunjukkan. Okey, berat air tersesar. Baik, tersesar. So berat air tersesar seperti dalam sana tu. Okey. So di sini kita nampak berat air tersesar itu sama dengan jisim air darab dengan pecutan graviti. Okey. So jisim air itu kita wakilkan dia sebagai unit M. Unit M. Okey, lepas tu graviti, pecutan graviti ialah G. Okey. So mg lah nanti ya. Ya. Okay. So baik. contohnya sesaran air kita catat tadi ialah 13.3 kan? Dekat sini cikgu tulis 13.3. 13.3. Okey, kita darab dengan
9.81. So kita guna kalkulator. Cikgu Ifan nak tanya, kenapa percutan graviti ni 9.81 cikgu? Okey, untuk contohnya sukatan pembelajaran kita yang baru KSSM, kita guna percutan graviti 9.81. Okey. Sebelum tu KBSM kita guna yang 10. So kerana kita guna 9.81 dia lebih tepat dari segi pengiraan dia. Okey, baik. Okey, contohnya di sini percutan graviti di permukaan khatulistiwa ni dia 9.8. Bila kita jauh daripada pusat bumi, contohnya kita berada di London ataupun New Zealand, percutan graviti dia berlainan, dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey, so kita teruskan dengan pengiraan di sini. Okey, 13.3 Okey, darab dengan darab dengan 9.81. Okey. Okey. Berapa? Ifan dapat 130.473. Okey, sebelum itu kita kena tukarkan jisim. Okey. Okey, jisim tu berapa? Tadi kita dapat dalam bentuk gram kan? Kita kena tukar ke kilogram. Yes, betul. okey. Kita kena tukarkan ke kilogram. So, Baik. okey. So kilogram itu tekan balik 13.3 Okey, bagi dengan 13.3. okey. Bagi dengan 1000 kita dapat 0.013. 0.013. 0.0133. betul. Okey. So 0.113. Tiga. Okey. So kita darabkan. Dan kali pula 9.81 cikgu Yes. Okey, kejap 9.81. Kita dapat 0.13. 0.13. Okey. Okey. So- Itu adalah unit Newtonnya lah. Yes, unit Newton. Okey, baik. 0.13. Okey, dapat. Okey. Okey, selesai. Okey. So itu ialah untuk penimbangan 200 gram. 200 gram. Okey. Berat yang disesarkan tunjuk di sana, yang berat di air yang disesarkan tu WS tu WS buatkan di sini. berapa cikgu? 0.13. 0.13 jugalah. Okey, baik, faham. Okey. Alright. Okey. Okey, so kita nampak dia bacaan kosong. Okey. So 2 dengan 1.8 dengan 0.13. Okey. Okey, kita akan teruskan lah. Boleh untuk cikgu, yang kesini. teruskan. Okey. So kita teruskan. Contohnya ni penimbang dia. Okey. So tadi kita guna 200 gram. 200 gram. Okey, kalau kita nak tambahkan, kita pelbagaikan jisim dia. Jisim dia. So kita kena tambahkan. So contohnya di sini di eksperimen di sekolah kita akan pelbagaikan jisim dia. Kita kena buat 5 bacaan yang berlainan. 5 bacaan yang berlainan. Okey, So baik. contohnya di sini 200, kita tambah katakan 50. 50. So sudah jadi 250. 250. So itu bacaan kedua. Bacaan kedua. Okey, bacaan yang ketiga contohnya tambah lagi satu slot. So Jadi jadi 300 gram. 300. Okey. So itu 1 2 3. Baik. So contohnya tambah lagi satu 350 gram. Okey, dan satu lagi. Jadi 400 gram. Okey, so ada 5 bacaan yang 5 berlainan. bacaan yang berlainan. Ini adalah pemboleh ubah, betul tak cikgu? Yes, pemboleh ubah. Ini Okey. pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi. Baik. Okey. Okey. Itu yang kita akan buat sekarang. Dan seterusnya cikgu, apa yang kita akan tengok? Okey, so seterusnya contohnya di sini kita akan buat lagi sekali. Contohnya di sini kita sesarkan air dia. Okey. Okey, katakan kita buat yang satu lagi. Okey. Ini kita nak guna berapa jisim ni cikgu? Okey, so sekarang kita ni kita katakan tadi kita guna 100. So sekarang kita guna 300 pula. 300 pula. Okey, kita Okey, tengok apa yang akan jadi. Adakah air yang disesarkan itu lebih banyak atau bagaimana? Cuma Okey, kita sebelum saksikan. tu saya kena tambahkan air dia sedikit. Okey. Okey. So kita alihkan dia puncung di sini. Lepas itu tambahkan air dia sampai dia tersesar keluar. Sampai sama paraslah kan cikgu? Ya, bagus Ifan, betul. Okey. Supaya kita nampak air yang tersesar itu ialah jisim air yang disesarkan dari segi daya apungan itu. Daya apungan. Okey, daya apungan di sini contohnya daya apungan ini bertindak dari bawah. Bertindak dari bawah. Contohnya di sini kita nampak contohnya kapal. Kapal ini contohnya kapal air ini. So dia menggunakan konsep daya apungan. Betul. Okey, so daya apungan dia membolehkan dia terapung. Terapung. Contohnya bila dia terapung, kita akan nampak berat yang diangkut dia dari satu kawasan ke satu kawasan dia akan menjadi Lebih mudah lah. lebih mudah. So, okey, contohnya kita sekarang gunakan ni. Okey, kita setkan dia kosong. Okey. Okey, katakan di sini ialah 1 2 3 300 gram. 300 gram. Okey. Okey. So di sini kita gantungkan di sini. Okey. So bila di sini seperti yang tadi kita nampak, bila dia tergantung dia berat sebenar. Berat sebenar. So bila kita rendam berat ketara. Berat ketara. So apa perubahan yang kamu nampak dari segi berat sebenar tadi dengan berat ketara yang kamu catat tadi?
Kalau Ifan boleh nampak, berat ketara tu lagi sikit lah cikgu. Ya, sikit. Ya, betul. Dia berkurang. So, Lebih mengapa kurang. dia berkurang? Kerana daya apungan dari bawah, dia tolak dia. Okey, baik. So, menyebabkan bacaan dia, bernilai dia lebih kurang. Lebih So, kurang. menjadikan lebih ringan lah. Okey. Sebab itu, contohnya kita berenang di dalam kolam renang ataupun di atas laut, kita akan terasa macam mana? Kita seringan lah cikgu. Okey, itulah contohnya daya apungan yang bertindak ke atas kita. Sebab daya apungan dari bawah menolak kita ke atas. Yes. Dan sebab itulah orang kata apa, kita rasa kita lagi ringan padahal berat sama sebenarnya kan. Berat sebenarnya sama. So tapi bila di dalam air dia rasanya lebih ringan. Okey. So contohnya kita buatnya di sini. Katakan di sini ialah 300. Okey. So cuba Ifan cuba buat. Baik. Okey. Pertama sekali kita kena tengok dululah mengenai mata kita 90 darjah. Secara berserenjang 300 gram, dan kalau newtonnya berapa cikgu? Sepatutnya berapa? Kat sini 3. 3. Ya, bagus. 3 newton. Okey. 4. Baik. Termasukkan slow-slow ke cikgu? Ya, slow. Okey. Bismillah. Okey. Sampai mana cikgu? Sampai dia tenggelam. So kita kena tengok dia sampai tenggelam ke dalam air itu. Tapi jangan pula dia sampai sentuh ke bawah. Okey. Dia masih terapung, kerana kalau sampai bawah dia sudah bukan daya apungan dah. Itu dah kita nampak sebagai sokongan dasar. Sokongan dasar. Okey, faham. So kita kena sokong dia terapung, tapi dia kena rendam ke dalam. So sepenuhnya dah habis air tu, kita catatkan di sini. Okey, maknanya tadi dah habis lah. Ini rasanya air yang disesarkan cikgu. Ya, okey. So di sini catatan dia di sini lah. Okey, so bacaan dia akan tunjuk contohnya kita angkat. Okey. 300 ini kita akan lebih kurang 2.6 macam tu. 2.6. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak. Okey, sekarang ni apa kata kita berehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih dalam pembelajaran mengenai fizik, kemampuan saintifik, daya apungan. Okey. Tadi sebelum kita berehat, kita dah lakukan sedikit uji kaji ataupun eksperimen. Dan sekarang ni cikgu, nampak tak cikgu tengah busy tu? Sibuk buat apa tu cikgu? Tengah buat setting untuk pengurangan daya apungan yang kedua, pengukuran jisim yang kedua. Baik. Okay. So kita di sini. Okey, baik. So contohnya di sini. Okey. Sekarang ni kita nak tengok apa pula cikgu? Okey, sebelum itu kita pergi pula lebih detail tentang ini ialah tin eureka, ataupun kita menamakan eureka can. So dia diperbuat daripada kuprum. Okey, kuprum, logam kuprum, tapi ada setengah sekolah dia gunakan yang logam aluminium. So di mana-mana pun boleh. Okey. So ini ialah yang tin eureka. So menggunakan konsep di mana sesaran air itu keluar. So contohnya di sini kita tadi nampak dia di sini permukaan dia.
So di sini ada muncungkan. Ada muncung untuk air Okey, so keluar. tadi seperti yang saya katakan, bila kita masukkan ke dalam, sesakan ke dalam, air itu akan tersesat keluar. So air itu tersesat keluar melalui sini dan masuk ke dalam beaker. So barulah kita catatkan jisim. Contohnya di sini kita setkan dia pada kosong. Okey, so tadi kita dah ulang 2 kali kan? Betul. Okey, so kita ulang yang kali ketiga. Kali ketiga. Baik. Okey, so contohnya di sini. Sekarang ni kita pakai jisim berapa cikgu? Okey, 400. 400 pula. Kita tengok macam mana pula keadaan air yang disesatkan tu. Okey. Adakah sikit ataupun banyak? Jom. Okey, kita so tengok. sekarang kita kalau guna 400, berapa biji kita kena tambah, Ifan? Tadi 200 kan cikgu? 200 dan naik kepada 300. Tambah lagi 2 lah. Tambah lagi 2. Bagus. Betul. Okey. Sebaik betul. Betul. Smart boy tu memang tu. Okey. So di sini ada 8 lah sepatutnya. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu tu melambangkan 50 gram. Ya, Jadi betul. ada Okey, so 8. So di sini kita ada 400 gram. Okey. Kita gantungkan sekali lagi di sini. Baik. Okey, so kita gunakan bacaan Newton. Okey, kita sesarkan dia ke dalam lagi. Okey, so kita pelan-pelan masuk air dan keluar. Okey. Sesaran air. So Nampak? so Lagi banyak air keluar so slowly. So bila sampai dia tenggelam sepenuhnya, kita jangan pula letak di atas tu, kerana kalau kita letak di permukaan, maksudnya dia adalah disokong oleh permukaan rata tu. Okey, kita baik. masih pegang dia. Okey. Kita kena ada daya apungan tu sebab itulah kita tak boleh letak di dasar. Ya, Kita kena bagus. biarkan dia tu sentiasa terapung lah. Itu Okey. baru kita nampak ada tindakan daya apungan Betul. menyebabkan dia tersokong. Okey, dah kita nampak dia keseimbangan, kita keluarkan dia. So bila di sini kita baca bacaan dia. So bacaan dia berapa? So contohnya di sini mata secara berserenjang. So kata kita nampak di sini ialah 3.2. 3.2. 3.2. Okey. Okey, 3.2 lebih di sini. Okey, so kita catatkan di sini. Baik. Okey. Okey. Ifan nak catat kat sini ke? Boleh. Okey. Itu adalah berat Tadi kita berat di udara, kita sebelum kita rendam berapa? 4 Newton. Yes, 4 Okey. Newton. Bagus. Okey. Alright. So bila yang tersesat air, kita dapat 3.2 Newton. 3.2 Newton. Itu adalah berat dalam air lah. Ya, kita namakan dia sebagai berat ketara. Berat ketara 3.2 ya. Okey, yes. Okey, baik. Okey. So lepas itu kita tengok jisim dia lah. Air yang disesatkan okey. itu ialah 43.4 tu lah. So 4.34. 43.4. Okey. So kita kena darab dengan pecutan graviti lah. Okey. 98. Kita nak kena tukar ke dalam unit kilogram dulu, cikgu. Ya, so kita okey. tukarkan, kita dapat berapa? 0.04 0.04. Okey. So 0.4. Betul tak? kali dengan 9. Tak, 43.3. 43. Okey, 43.3 43.3 bagi 1000. Okey. Okey. 0.04. Okey, 0.043 lah. Okey, 0.043 kali dengan 9.81. Okey. Okey, kita dapat 0.42. Okey, catatkan dia 0.42. Baik. Okey, selesai. Okey. So, kita teruskan selain daripada menggunakan tin Eureka, okey, kita boleh gunakan ini, silinder penyukat. Okey, ini adalah bahan yang kedua lah untuk eksperimen ni. Kita boleh yes. guna juga sebagai alternatif. Yes, alternatif. Okey. So contohnya di sini kebanyakan sekolah kita guna untuk ni kerana kita guna dia lebih tepat pengukuran dia. Okey, contohnya di sini kita ambil ratchet spring, gantungkan di sini. Okey. So, kita tengok okey, sesaran dia di sini kita nampak ukuran isi padu di sini ialah 190 cm padu. Okey, 190 cm padu. So kita gunakan, katakan kita gunakan 200 gram. Okey. 200 gram. Kita buang 4 lah pemberat tu. Ya, bagus. Betul. So tinggal 4 lah di sini. Okey. Okey. So di sini kita nampak berat di udara dia ialah 2 Newton. Yes, bagus. Okey, so kita rendamkan dia ke dalam. Okey. Okey. So pelan-pelan. So kita nampak air tu macam mana? Dia kena ke atas. Air itu tersesat ke atas lah. So dia nak ke atas. So dari sana bila dia dah dalam keadaan keseimbangan di sini, okey, barulah kita bacakan bacaan dia. So bacaan kita secara macam mana? Secara berserenjang. So kita kena baca secara berserenjang di sini. So contohnya di sini, katakan di sini kita nampak dia ialah 210, 212. 216. 216. 216 macam ni. Baik, baik. Okey, 16 di sini. Nak kena tulis kat mana-mana ke, cikgu? Tuliskan di sebelah kertas yang kedua tu.
Yang ni ke? Ya. Tadi kita dapat 190 kan? Betul. Sebelum kita letak. Sekarang kita dapat 200. 216. Okey, so 216 tolak dengan 190 berapa? 216 tolak dengan 190, kita dapat 26. 26 cm cube kan? Okey, so tulis kat ganti sini. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey. Ini adalah yang kita dapatlah bacaannya. 26 cm. Okey, baik. So bila dalam keadaan centimeter cube tu, kita kena tukarkan ke dalam unit SI. Macam mana tu nak tukarkan, cikgu? So contohnya kalau 1 meter ada berapa sentimeter? 1 meter ada berapa sentimeter? 100. Ya, bagus. So 100. So dari kita tu sebaliknya dari sentimeter tukarkan kepada meter, kita kena bagi 100 lah. Okey, disebabkan dia adalah isi padu secara 3 tu, cube tu, 3. So kita kena darab 3. So 10 kuasa negatif 2 darab 3 dapat 10 kuasa negatif 6. 10 kuasa negatif 6. Okey. Okey, so kita gantikan ke dalam, kira lah. So kirakan di sini. Okey, berapa cikgu? Okey, kita bagi 100 dulu kan? 26 ni. Tak payah. Tak payah dah? Terus darab ni. Darab mana cikgu? Semua ni? Dapat yang ni lah. Okey. Ini 1000. 1000. Tu ada 1000. 1000. Darab 9.86. Darab 9.86. Darab dengan 26. Darab 26. Okey. Lepas tu tekan eksponen. Tak, eksponen. Minta maaf cikgu. Okey. Tak apa, kita ulang balik. Okey. Okey, 1000. 1000. Okey. Darab dengan 9.81. Darab dengan 26. 26. Okey, eksponen ini. Eksponen, okey. XP. Okey. Negatif tekan. Negatif. Ini tekan. Okey. 6. Negatif 6. Okey, sama dengan. Kita dapat 0.26 lah kan kalau kita bundarkan 0.26. 26, ya, bagus. Ya, betul. Okey. So itu catat di sanalah 0.26. Baik 0.26. Okey, unit dia di sini ialah Newton lah. Okey, ini adalah eksponen dengan cikgu tadi. Nampak tak? Ini pun Irfan belajar benda baru jugalah untuk gunakan eksponen dekat kalkulator kita ni. Okey, baiklah. Okey cikgu, terima kasih. Irfan dah banyak belajar benda baru dengan cikgu hari ini. Dan apa kata sekarang ni kita nak berehat dulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sayang sekali cikgu, kita sudah sampai ke penghujung rancangan di mana kita sampai di segmen terakhir dah ni. Okey cikgu. Dan sekarang ni apa yang cikgu nak ceritakan kepada kami semua? Dipersilakan. Okey, di sini contohnya kita dah catatkan bacaan dia tadi. So ini ialah berat di udara 2, so berat di dalam air 1.8. Betul. Okey, so kita dapat perubahannya, daya apungan ni adalah hasil penolakan berat di udara tolak dengan berat di dalam air. So kita contohnya 2, okey, contohnya 2.0 tolak 1.8, kita dapat 0.2. Ini daya apungan dia. Okey. So kita nampak daya apungan di sini 0.2 Newton. So jangan lupa unit kan cikgu. Ya, Newton. Okey, so ini tadi kita dah nampak kan dia sasaran 0.13 Newton. Okey, so kita nampak di sini berat air yang disesarkan adalah lebih kurang sama dengan daya apungan. Okay, sepatutnya betul. So sepatutnya daya apungan, kerana kita sesarkan daya apungan dari bawah yang bertindak, air itu tersesar keluar, so sepatutnya sama. So dari segi berat dia sepatutnya samalah. So di sini kita nampak dia ada sedikit perbezaan mungkin dari segi faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan. Contohnya faktor dari segi mungkin dalam air itu adanya garam. So kita panggil dia benda asing lah. So menyebabkan dia tersesar lebih banyak, lebih tumpat, so menyebabkan air itu lebih keluar banyak, ataupun lebih sikit. Okey, so faktor kedua mungkin dari segi kita punya kesilapan ralat tadi, rawat, kerana kita
manusia kan. So bila kita sesarkan air kadang-kadang menyebabkan ada sedikit kesilapan. So menyebabkan kiraan tu tidak berapa tepat. Kita sampai ke dasar dah cikgu kan. Itu adalah salah satu ralat lah. Yes, betul betul. tak? So di sini kita cuba elakkan dan cuba kurangkan lah. Okey, tapi kita nampak di sini dari segi daya apungan yang bertindak di sini, dia sama dengan berat yang disesarkan di sini. Lebih kurang di sini. Untuk bacaan kedua macam mana cikgu? Okey, bacaan yang kedua kali kita guna silinder kan? Betul. Okey, so kita guna formula F sama dengan rho GV. Apa tu cikgu? F sama dengan rho GV tu apa sebenarnya? Ya, okey. So di sini F ini adalah daya apungan sama dengan yang di sini, daya apungan. Tapi di sini kita guna formula. So formula di sini kita guna ketumpatan air, okey. Darat dengan pecutan graviti, darat dengan isi padu air. So itu volume cikgu volume, yes. Air okey. tu dalam bahasa Inggeris Baik. tu volume. Okey. So kita darabkan, kita dapat dalam lebih kurang 0.26 Newton. So dia dalam 200 gram tadi dengan 2 Newton dia lebih kurang sama sasaran dia. Nampak tak? Betul lah cikgu cakap. Dia punya daya apungan dia lebih kurang sama dengan berat di dalam air tu kan? Ya, sama di sini daya apungan bertindak ni dia lebih kurang 0.2, sini 0.26. So mungkin dari segi kesilapan dia sasaran air terlalu banyak, so mungkin di sini lebih tinggi berbanding dengan ini. So yang ni pula kita kurangkan tapi kerana kita guna tinju reka tu. Okey. Baiklah cikgu. Jadi ini adalah hasil eksperimen yang kita dapat untuk hari ini lah kan? Yes. Jadi sebelum kita orang kata berpisah cikgu di sini, apakah rumusan yang cikgu boleh lakukan kepada penonton di rumah? Dipersilakan. Okey, kita nampak di sini daya apungan dia memberikan beberapa contohnya kebaikan dari segi contohnya di atas kapal tu. So kita boleh angkut barang-barang yang berat tu melalui pengangkutan air. So dia mengurangkan dari segi berat dia, so dia boleh senang untuk dibawa dari satu tempat ke satu tempat. Okey, contohnya kita sebelum tu kita buat pembalakan di Sabah Sarawak. So kita nak macam mana nak bawa balak itu ke muara sungai. Kita gunakan arus sungai lah cikgu. Ya, so air sungai itu konsep daya apungan untuk memberikan balak-balak itu terapung dan dibawa sampai ke muara sungai. Kalau kita nak angkat satu-satu balak tu memang berat lah cikgu kan. Jadi kita pakai sungai tu menggunakan konsep daya apungan untuk kita bawa balak tu ke seberang sungai. Ya, ke muara sungai supaya kita buat proses yang seterusnya di kilang-kilang di muara sungai. Betul. Okey. Sebelum kita akhiri program kita pada hari ini cikgu, apakah tips-tips terakhir cikgu yang cikgu boleh berikan kepada penonton di rumah cara untuk menjawab kertas peperiksaan mengenai fizik ini cikgu? Dipersilakan. Okey, contohnya di sini kita punya rekod untuk penilaian di sini kita kena buat sampai 1 tempat puluhan. So contohnya ni 2 dengan 4 kan? Betul. So kita kena tak boleh buat ni, tak boleh ulang. So kita kena letak 2.0 kerana 1 tempat puluhan. Okey, contohnya di sini pun 1 tempat puluhan, sini pun kena 1 tempat puluhan. Kena seragam lah kan? So seragam. So data dia seragam. Lepas itu untuk perkiraan di sini kita boleh sampai 2 tempat puluhan. Okey. So lepas itu. Yang paling penting kita jangan lupa untuk letakkan 1 titik perpuluhan lah. Ya, 1 tempat puluhan. Kalau tak nanti salah cikgu Yes. Tak dapat markah? Kita akan dipotong markah. Okey. Sebab itu pentingnya. Okey, baiklah cikgu. Apa lagi tips yang cikgu boleh berikan kepada penonton di rumah bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM nanti? Okey, contohnya kita kena guna raja spring dengan betul supaya bacaan itu secara serenjang, mata berserenjang dengan bacaan spring, raja spring itu. Okey, lepas itu kita kena rendamkan sepenuhnya air itu ke dalam air. Okey, pemberat itu sepenuhnya ke dalam air supaya kita nampak adalah daya apungan yang bertindak. Baru kita nampak air itu tersesat keluar. Baru kita baca bacaan berat air yang tersesat keluar itu. Okey cikgu, terima kasih banyak kerana bersama saya pada hari ini dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu yang telah dicurahkan kepada kita dan saya harap ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar yang menonton. Dengan itu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.